Okey. Sebenarnya bila kita tengok watak-watak yang kontra dengan dakwah Nabi ni, bila cerita pasal zaman Nabi, selalu naik nama siapa? Hak lawan ni. Tak Abu Lahab, Abu Jahal. Tak Abu Jahal, Abu Lahab. Walaupun Abu Lahab ada satu surah cerita pasal dia, tapi sebenarnya tuan-tuan, yang paling banyak lawan Nabi, yang paling banyak buat onar, siapa yang Allah paling banyak cerita dalam Quran? Walaupun nama dia tak disebut secara jelas dan terang. Agak-agak siapa? Abu Jahal ke Abu Lahab ke? Bahkan Ibnu Abbas pernah sebut, tak kurang Allah menuturkan sampai 104 kali pasal dia dalam Quran. Tuan-tuan perasan tak selama ni duk baca Quran 30 juzuk ni, Allah sebut tentang dia 104 kali. Kadang-kadang ada Nabi tu nama dia disebut tak sampai 104 kali pun. Ada Nabi disebut cuma 2 kali. Ada nama Rasul disebut 4 kali. Ada nama Rasul disebut 6 kali. Adalah yang 100 sikit. Tapi dia ni Allah sebut 104 kali. Bukan Abu Jahal, bukan Abu Lahab. Siapa? Al-Walid bin Al-Mughirah. Pernah dengar nama ni? Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia orang yang hebat, orang yang cerdas, orang yang terpelajar. Dia dikenali sebagai seorang yang hebat dalam syair. Bila dia hebat dalam syair, bila Rasulullah menyampaikan dakwah, bacaan ayat-ayat Al-Quran, geng-geng kafir musyrikin Mekah suruh dia jumpa Nabi. Betul tak Nabi ni, dia kata dakwa dia jadi Nabi, datang malaikat pada dia, terima wahyu daripada Tuhan. Sebab dia orang yang expert, orang yang pakar dalam syair, nak tengok ni. Tapi dia bila dia pergi dengar Nabi baca Quran, apa dia? Bukan ni, aku ni dah pakar syair, aku tahulah syair macam mana. Hak Muhammad ni bukan. Ini bukan kalam manusia biasa. Ni kalam datang daripada luar manusia ni. Datang daripada luar manusia, dia memperakui. Tapi masalahnya bila balik nanti, kalau geng tu tanya, nak jawab apa? Geng tu nak dengar benda-benda hak buruk, benda-benda hak bukan-bukan tentang Muhammad. Tiba-tiba mari macam mana? Aku pun tak lawan hak dia baca tadi. Aku pun kalah, takkan nak jawab lagu tu. Allah cerita pasal dia ni, tengok surah Al-Mudassir. Al-Mudassir tu ayat 18 sampai ayat 24. Antaranya tu kisah tentang Al-Walid bin Al-Mughirah. Dia juga adalah salah seorang yang hebat. Hebat lagu mana? Dia salah seorang hakim pada zaman jahiliah. Dalam bab hukum hakam ni, salah seorang penentu undang-undang. Dia orang cerdas, orang terpelajar. Tapi dialah yang paling banyak menentang Nabi, menentang ayat-ayat Al-Quran. Dia ada satu kitab. Nama kitab tu Taswirul Fanni fil Quran. Maksudnya gambaran kesenian dalam Quran. Di bawah bab ada satu bab daya pesona Al-Quran. Dia cerita dua individu, satu yang pro, satu yang kontra. Nama-nama besar. Satu merujuk kepada Umar Al-Khattab, dua merujuk kepada Al-Walid bin Al-Mughirah. Tengok Saidina Umar bila berhadapan dengan ayat-ayat Al-Quran yang dibacakan pada dia. Bila berdepan dengan ayat Quran, kita selalu didedahkan riwayat yang Umar terdengar bacaan awal surah Taha. Kan dia ni bawa pedang nak pergi cari Nabi Muhammad kan. Cerita pasal Saidina Umar tu, tengah jalan dia bertemu dengan sahabat baik dia. Siapa? Naim bin Abdullah. Naim tanya, yang hang muka merah padang bawa pedang ni nak pergi mana? Aku nak pergi cari Muhammad. Fahamlah. Dia kata, stop dulu. Sebelum fikir pasal orang lain, cuba fikir pasal keluarga kamu sendiri. Pasal apa? Aku dapat tahu bahawa adik kamu sendiri. Siapa adik dia? Fatimah binti Khattab. Dan suami dia, adik ipar kamu tu, dah mengikuti ajaran Muhammad dan mereka dua masuk Islam. Tadi nak pergi buat benda lain. Dengar cerita ni tak jadi. Pergi cari dua beradik ni. Dia dengar dari jauh tu macam ada orang sedang membacakan Al-Quran. Dalam tu ada sahabat tadi ni. Sahabat kita baca muqaddimah, Khabbab bin Aras, yang terima langsung surah ni daripada Nabi. Khabbab tu dah orang yang sama. Duk bacakan pada keduanya.
Dengar macam ada orang datang, Khobab lari menyembunyikan diri. Tinggallah sepasang kelamin ni. Ketuk pintu, buka. Apa yang aku dengar tadi? Ada siapa lagi kat sini? Siapa suami Fatimah binti Khattab? Siapa? Salah seorang sahabat yang dijamin 10 orang masuk syurga. Siapa? Adik ipar Saidina Umar tu. Siapa sahabat yang salah seorang dijamin masuk syurga? Sa'id bin Zaid. Sa'id bin Zaid bin Amir. Tu salah seorang sahabat yang dijamin masuk syurga. Adik ipar Saidina Umar masa tu. Kahwin dengan adik dia Fatimah binti Khattab. Bergaduh, pukul adik ipar, kemudian tampak adik sendiri. Ringkas cerita, dia kata, mana bacaan tadi? Kalau tak boleh, aku tak boleh bagi kat kamu, sebab kamu tak suci. Kamu kena pergi mandi dulu, bersihkan diri. Dia pergi mandi, bersihkan diri, barulah ditunjukkan kepada beliau awal surah Taha tu. Lembut hati dia. Lepas peristiwa tu dia pergi mana? Jumpa Nabi lah atas Bukit Safa, rumah Al-Arqam bin Abi Al-Arqam, masuk Islam. Sebelum tu ada riwayat lain yang cerita bahawa dia sebut apa? Saidina Umar pernah sebut, dahulu aku begitu membenci Islam. Aku begitu benci Islam. Dan dulu aku dengan sahabat-sahabat aku ni di Mekah ni ada kelab. Macam Kalbum Malami ke ikut dia lah tu. Maksudnya dia ada kelab, tempat dia tu berkumpul-kumpul, minum-minum. Suatu ketika aku ada rasa nak bertemu dengan sahabat-sahabat aku di kelab ni. Pergi sana seorang pun tak ada. Jadi pelik, pergi mana semua ni? Jadi sebab nak minum, dia pergi cari orang yang, satu orang ni yang tukang buat arak tu lah, mungkin ada special kawan ni. Pergi cari kawan tu pun tak ada. Lalu dia memutuskan nak pergi ke mana? Aku nak pergi tawaf lah ke Kaabah. Mungkin aku boleh tawaf 7 kali atau aku boleh tawaf 70 kali. Dia pergi ke Kaabah, dia nampak siapa sedang solat? Dia nampak Rasulullah sedang solat. Aku tengok Rasulullah sedang solat pada masa tu, dia menghadap kiblat dia ke arah Syam, Baitul Maqdis. Dan dia menjadikan Kaabah itu di antara arah kiblat dengan diri dia. Nabi semayang duduk dekat dengan kiblat. Jadi arah yang Nabi ambil itu sebenarnya arah Baitul Maqdis. Cuma bila menghadap arah Baitul Maqdis, depan Nabi itu ada Kaabah, seolah nampak Nabi itu semayang depan Kaabah. Tapi arah yang dia ambil itu. Jadi Nabi itu berada di antara dua rukun. Saidina Umar habaq, rukun yang ada Hajar Aswad padanya, fahamlah kita. Dan satu lagi antara rukun Yamani. Jadi tempat Nabi solat tadi duduk di antara Hajar Aswad dengan rukun Yamani. Jadi untuk tidak mengejutkan dia, kalau kopi serbu dia macam tu menyebabkan dia terkejut, jadi cerita lain. Jadi aku datang menghampiri dia dari arah Hijir Ismail. Hijir Ismail belah sana kan. Aku pergi senyap-senyap. Lalu aku pergi duduk berdempik dengan dinding Kaabah. Aku ambil kain kelambu Kaabah, aku lingkuk tubuh aku. Jadi sekarang yang jadi penghalang antara aku dengan Muhammad, kain Kaabah tu saja. Sebab apa? Dia nak dengar Nabi semayang baca apa. Dia dengar. Hati dia jadi lembut, dia habaq masa tu. Tak boleh nak cakap apa, hati dia jadi lembut. Tengok orang yang pro, orang yang boleh menerima. Tambah kisah tadi. Kemudian dia masuk Islam. Tapi Al-Walid bin Al-Mughirah apa cerita? Dengar macam mana ayat Quran pun dia reka. Dia kata macam-macam. Pernah balik, dia pun berjumpa ni. Dia jumpa dengan Abu Jahal. Abu Jahal dengan Al-Walid ni jadi macam mana? Abu Jahal tu anak saudara dia pun. Abu Jahal tu anak saudara dia. Al-Walid tu pak saudara. Jadi pakcik, lagu mana kita nak buat dekat Muhammad ni? Tak boleh nak buat apalah. Abu Jahal kata, ni cerita lebih kurang nak bagi nampak. Macam mana kalau kita buat tuduhan yang dia tu pembohong, penipu, pendusta? Tak boleh, orang tak percaya. Sebab kita dah tahu dah dia sebelum ni Al-Amin. Kalau kita cakap dia menipu, bohong, orang tak percaya kat kita pula. Kalau macam tu kita kata dia ni orang yang kurang sioman. Orang tak berapa betul lah. Dulu dia betul, ni dia tak berapa betul dah. Orang tak percaya juga. Lepas tu kita nak kata apa? Kita akan kata dia ni seorang penyihir. Penyihir.
ahli sihir. Sebab tu kalau tuan-tuan baca tafsiran dalam surah Al-Muddassir tu, satu benda yang dia letakkan pada Nabi tu, ayat-ayat Al-Quran tu adalah sihir kepada mereka. Kerana bagi orang Arab ni, sihir ni bila mereka berdepan dengan satu benda, satu perkara yang dianggap pada mereka wow, wonderful, hebat, yang tak boleh dijelaskan dengan akal, yang tak boleh dijelaskan dengan kata-kata, mereka akan kata tu sihir, apa benda sekalipun. Bila Nabi baca ayat Quran, dia kata ni bukan syair, ni bukan pantun, ni bukan gurindam, ni kata-kata bukan kata manusia ni. Jadi bila dia tengok ayat Quran yang didengar, yang dibaca tu, wow bagi mereka tak boleh nak jelaskan apa benda tu. Mereka anggap, oh ni sihir ni, Muhammad telah menyihirkan kita. Itu je kita boleh tuduh dia. Jadi dengan sihir ni menyebabkan dia terpesona. Ramai orang terpesona dengan dakwah dia. Tinggalkan kita satu persatu. Ini panjanglah kisah Al-Walid, tak panjang lagu mana, 104 ayat. Tuan-tuan bayangkan, carilah dalam Quran celah-celah banyak pasal dia.